سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا رب يسر لنا من نافع وفهم مستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا كل أوامرك ونعرف ونعم الملائكة المقربين وافتح لنا واتك وعلمنا نسأل رحمتك يا رب رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا قال الشيخ المصطفى لا نفعنا بهم في الدارين. Sekian. Dan bersalah-salahan ulama adakah memadai dengan dakwah barang mana Rasul ada ia dan jikalau Adam sekalipun atau tak dapat tiada daripada dakwah suruh akan dia kepada manusia. Bermula kaul yang sahih itu yang kedua, yakni kaul yang berkata tak dapat tiada daripada dakwah Rasul yang tertentu menyampaikan risalah itu kepada mereka, bukan barang mana Rasul, seperti kaul yang pertama. Dan bersalah-salahan ulama, yakni ulama ada khilaf pendapat adakah memadai dengan dakwah barang mana Rasul ada ya Rasul, dan jikalau Adam sekalipun. Jadi setengah daripada syarat taklif, setengah daripada syarat nak jadi taklif seorang itu kita ulang balik. Yang mana belum pada ni dia kata ketahui olehmu bahwasanya mukallaf itu yang baligh, lagi berakal, lagi sejahtera, pencanderanya, dan jikalau pendengar atau pelihat semata-mata sekalipun, dan lagi yang sampai akan dia oleh dakwah bangkit Rasul kepadanya. Ini syarat yang terakhir ialah sampai akan dia oleh dakwah bangkit Rasul kepadanya. Pada syarat yang terakhir. Katanya bersalah-salahan ulama adakah memadai ini pada nak jadi taklif. Pada taklif. Memadai yakni pada taklif dengan dakwah barang mana Rasul ada ya Rasul, dan jikalau Rasul itu kenatan Nabi Adam sekalipun. Jadi maknanya kalau mengikut ini, maknanya apabila ada Rasul dibangkit, tak kiralah Rasul mana-mana, maka dah memadai pada nak jadi mukallaf, pada nak jadi taklif. Dengan maknanya kalau orang yang antara dua Rasul, maka mereka adalah orang mukallaf. Sekiranya kalau dia tu orang yang antara dua Rasul, seperti orang Mekah yang ada kemudian daripada zaman Nabi Ismail dan sementara bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kira kat Mekah. Kalau kira kat Mekah tu, di Mekah tu dia kehilangan lama Rasul.
Bukan apa ni, dekat tepi dinding tu. Rasul yang pertama ada di Mekah ialah Nabi Ismail. Selepas pada Nabi Ismail tu berapa ratus tahun pula nak bolehkah nak dapat bangkit sama tara nak dapat nak dibangkitkan Nabi Muhammad jadi rasul tu berapa lama? Maka orang yang antara dua rasul tu kalau mengikut yang ni dia kata memadai dengan mana-mana rasul ada ia, maka orang tu dah jadi mukallaf. Walaupun kita katanya orang Arab belum pada bangkitan Nabi Muhammad, bangkit Rasulullah, bangkit Nabi Muhammad itu, walaupun Nabi Muhammad belum bangkit, tetapi belum pada Nabi Muhammad tu dah ada Nabi Ismail. Dah ada Nabi Ismail. Maka memadai untuk nak jadi taklif dengan ada Nabi, dengan dibangkit Nabi Ismail. Dengan sebab dengan maknanya belum pada ni dah ada Nabi Ismail, maka orang yang selepas pada zaman Nabi Ismail belum pada zaman Nabi Muhammad tu adalah orang taklif sebab dah ada rasul, memadai dengan mana rasul-rasul. Atau tak dapat tiada daripada dakwah rasulnya. Kita ubah kitab ni. Atau tak dapat tiada daripada dakwah Rasul. Atau tak dapat tiada daripada dakwah Rasul kepada. Nak kepada. Atau tak dapat tiada daripada dakwah Rasul kepada manusia. Jadi manusia nak jadi mukallaf, mesti kena ada bangkit-bangkitan Rasul kepada mereka. Sekiranya kalau ketiadaan bangkitan Rasul, maka tak jadi mukallaf. Dengan maknanya kalau mengikut yang ni, orang yang ada di antara dua Rasul, artinya orang yang belum sampai dakwah tu bukan dia orang mukallaf. Seperti orang Mekah yang ada selepas pada zaman Nabi Ismail dan belum pada bangkit Nabi Muhammad itu adalah mereka bukan orang mukallaf sebab Rasul pada zaman itu tidak ada diutuskan. Jadi khilaf dua kaum. Kaum yang pertama kata memadai untuk nak jadi taklif tu dengan mana-mana Rasul. Dengan mana-mana Rasul. Kaum yang kedua dia katanya bukan begitu. Bahkan tak dapat tidak kena ada bangkit rotan Rasul yang tertentu bagi satu-satu golongan. Maka apabila khilaf dua kaum, mana kaum yang sahih? Dia kata bermula kaul yang sahih itu yang kedua, yakni kaul yang kedua. Mana dia kaul yang kedua? Yakni kaul yang berkata tak dapat tiada daripada dakwah Rasul yang tertentu. Kena ada dakwah Rasul yang tertentu. Kalau Rasul di kawasan lain pun tak memadai. Kalau Rasul yang zaman sebelum pada dia pun tak memadai. Kalau mengikut yang ni maknanya kita orang Arab, dia tak boleh orang-orang Arab yang kemudian daripada zaman Nabi Ismail dan belum pada zaman Nabi Muhammad itu bukan orang mukallaf. Sebab pada zaman itu tidak ada Rasul yang dibangkit. Apa tu orang katanya Ismail dah ada, itu dah habis zaman Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail sekadar dia ada saja. Lepas pada Nabi Ismail kira katanya apabila wafat Nabi Ismail kira kata zaman itu tidak ada Rasul yang dibangkit. Dia katanya yang ni kaum yang berkata tak dapat tiada daripada dakwah Rasul yang tertentu,
menyampaikan risalah itu kepada mereka itu manusia, kenanya begitu. Jadi maknanya kalau selepas pada orang yang beranak selepas pada zaman Nabi Ismail, maka kira katanya tidak ada rasul yang diutus yang tertentu bagi mereka. Kita katanya dia ni beranak tak sempat, tak berzaman, tak bersemasa dengan masa hidup Nabi Ismail. Tak bersemasa dengan masa hidup Nabi Ismail. Dia beranak selepas pada Nabi Ismail dah wafat. Kira katanya zaman dia tidak ada rasul yang tertentu kepada mereka, dengan mereka. Maka kira katanya orang ni tidak mukallaf. Bukan barang mana rasul seperti kaum pertama, bukan. Jadi maknanya tidak kata memadai dengan Nabi Ismail dah dibangkit pada Mekah, maknanya orang Mekah semenjak daripada Nabi Ismail itu terus sampai sekarang orang mukallaf, walaupun belum pada bangkit Nabi Muhammad sekalipun sebab memadai dengan Nabi Ismail, tidak begitu. Kalau sahih dia katanya begitulah. Katanya mesti kena ada bangkitan Rasul yang tertentu barulah jadi orang mukallaf. Dan atas kaul yang kedua, kalau kita berlaku ke atas kaul yang kedua, kalau kita mengikut kaul yang kedua, maka ahlul fitrah itu lepas mereka itu daripada neraka. Ini salah. Ya betul. Dan atas kaul yang kedua ialah yang berkata tak dapat tiada daripada dakwah Rasul. Dan atas kaul yang kedua ialah kaul yang berkata tak dapat tiada daripada dakwah Rasul yang tertentu. Dan atas kaul yang kedua ialah kaul yang berkata tak dapat tiada daripada dakwah Rasul yang tertentu. Kalau kita mengikut pendapat bagi kaul yang kedua, yang mana kaul yang kedua itu ialah kaul yang sahih, maka ahlul fitrah tu mana orang yang ada pada zaman antara dua rasul. Orang yang ada di antara dua rasul, itu lepas mereka itu daripada neraka. Lepas mereka itu daripada neraka, daripada kena masuk dalam neraka, dan lepas mereka itu daripada kekal. Tak masuk, tak kekal. Begitu ya. Lepas daripada neraka. Kenapa boleh lepas pada neraka? Sebab mereka tak cukup syarat mukallaf. Sebab syarat mukallaf, syarat nak jadi taklif tu kena ada bangkitan Rasul, utusan Rasul. Maka pada zaman dia tidak ada Rasul, maka apabila tidak ada Rasul, maka tak cukup syarat taklif. Walaupun dia berakal balik sekalipun, tetapi tak cukup syarat taklif dengan sebab Rasul tidak ada. Apabila Rasul tidak ada, maka tak ada lah taklif. Apabila tak ada taklif, buat apa-apa pun tak salah. Tak ada taklif, buat apa-apa pun tak ada dosa. Maka nak masuk neraka kena ada kesalahan. Nak masuk neraka ni sebab ada kesalahan, lebih-lebih lagi kesalahan kufur. Nak masuk neraka kena ada kesalahan dosa, kesalahan. Tetapi mereka ini ada kesalahan ke tidak? Jawabnya tidak ada kesalahan sebab mereka bukan ahli taklif.
Sebab mereka bukan orang mukallaf. Kenapa bukan orang mukallaf? Sebab tidak ada bangkitan Rasul yang tertentu bagi mereka. Maka apabila begitu, jadi tak ada jalan nak masuk neraka. Sebab masuk neraka sebab ada kesalahan walaupun tidak ada pahala sekalipun. Jadi masuk neraka ni bukan sebab tak ada pahala. Masuk neraka ni sebab apa? Sebab ada dosa. Sebab ada dosa, masuk dalam neraka. Bukan masuk neraka sebab tak ada pahala. Sebab tu kalau kita kata, sebab itulah kalau orang yang tak ada pahala, tapi dosa pun tidak ada, maka sekurang-kurang dianya dah lepas daripada neraka. Sebab nak masuk neraka kena ada dosa. Kalau tak ada dosa, tak masuk neraka. Masuk pun tak, jangan kata nak kekal. Maka orang ni bukan orang mukallaf, memang tidak ada dosa. Maka mestilah lepas mereka daripada neraka. Dia lepas daripada neraka ni, dan jikalau mengubah oleh mereka itu dan menukar oleh mereka itu, mengubah dan menukar macam mana? Kita katanya pada zaman, contohnya pada zaman Nabi Ismail, orang yang ada di Mekah tu ibadat kepada Allah Ta'ala. Ibadat kepada Allah Ta'ala, beriman dengan Allah Ta'ala. Tetapi selepas pada wafat Nabi Ismail, orang Mekah dah mengubahkan agama Nabi Ismail. Apabila mengubahkan agama Nabi Ismail, ada setengah tu dia tak beribadat kepada Allah, bahkan beribadat kepada berhala. Macam-macam perubahan daripada asal suci bersih pada zaman Nabi Ismail, pada orang Mekah suci bersih daripada kekotoran syirik, daripada syirik bersih pada zaman Nabi Ismail. Tetapi selepas pada zaman Nabi Ismail, sama tara nak bangkit Nabi Muhammad itu, ada sembah berhala dan sebagainya. Dan berubah dan mengubah dan menukarkan agama sekalipun. Dan menyembah oleh mereka itu akan berhala sekalipun. Sebab menyembah berhala tidak berdosa. Kenapa tak berdosa? Sebab mereka bukan orang mukallaf. Macam kanak-kanak, macam orang gila yang ada zaman kita sekarang. Maka orang gila sembah berhala tak boleh kata kufur kan. Sebab dia bukan orang mukallaf. Buat apa-apa pun tak dosa. Buat apa-apa pun tak berdosa. Maka dia ni apabila tak berdosa, memanglah lepas mereka daripada neraka. Jadi maknanya kesimpulannya, kalau kita mengikut kaul yang kedua, ahlul fitrah, mana orang yang ada di antara dua zaman, dua masa, dua rasul, adalah bukan orang mukallaf. Bukan dia orang mukallaf, tidak ada dosa lepas daripada neraka. Kalau begitu dia katanya, dan apabila engkau ketahui akan ahlul fitrah, lepas mereka itu ahlul fitrah daripada neraka. Kalau apabila kita dah tahu mengikutkan yang kedua, bahasanya ahlul fitrah itu lepas daripada neraka, nescaya engkau ketahuilah bahawasa dua ibu bapa Nabi Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas kedua daripada neraka. Sebab kalau kita tiliknya, bapa Nabi, ibu Nabi, kedua-dua wafat bila? Wafat bila? Wafat dianya belum pada Nabi umur 40 kan. Sebab bapa dia wafat masa Nabi masih mengandung lagi. Ibu dia wafat pada Nabi ketika kecil lagi, budak lagi. Sebab kita kira bukan dilahir, kita kira dibangkit Nabi Muhammad. Bangkit Nabi Muhammad tu umur berapa? 40. Jadi maknanya ibu bapa Nabi itu adalah ahlul fitrah. Ibu bapa Nabi adalah itu ahlul fitrah. Ahlul fitrah bukan orang mukallaf. Bukan orang mukallaf, tidak ada dosa.
Tidak ada dosa, lepaslah daripada neraka. Ha. Sebab tu kita apabila kita tahu begitu, kita tilik pada ibu bapa Nabi, kita tahulah kata ibu bapa Nabi ni setengah daripada orang ahlul fitrah. Ha. Sebab tu dia kata ketahuilah bahawa dua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas keduanya daripada neraka. Kerana keduanya itu daripada ahlul fitrah. Sebab mereka orang yang setengah daripada ahlul fitrah. Begitu. Tilik kepada situ maknanya ibu bapa Nabi itu adalah ahlul fitrah. Jadi maknanya paling kurangnya tak masuk neraka dah. Dah lepas daripada neraka. Tetapi keduanya itu daripada ahlil Islam. Orang Islam. Bukan orang ahlul fitrah. Orang mukmin, bukan orang ahlul fitrah. Tetapi keduanya itu daripada ahlul Islam. Di sini dia istidrak, mana bukan daripada ahlul fitrah. Bukan dia orang Islam. Macam sahabat-sahabat yang lain. Kerana barang yang diriwayat bahawa Allah Ta'ala menghidupkan ya Allah akan keduanya dua ibu bapa Nabi, kemudian daripada bangkit Nabi, kemudian daripada bangkit Nabi jadi Rasul lah. Maka beriman keduanya dengan Nabi. Jadi bukan sekadar ahlul fitrah dia. Kalau tilik kepada zaman dia mati tu, memanglah tilik sakat tu adalah dia tu ahlul fitrah. Kalau tilik pada semata-mata dia tu wafat belum pada bangkit jadi Rasul oleh Nabi, maka mereka adalah ahlul fitrah. Tetapi sabit pada satu riwayat hadis bahwasanya Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala selepas pada Nabi Muhammad itu dibangkitkan jadi Rasul, maka Allah Ta'ala menghidupkan balik dua ibu bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila hidup balik tu, Nabi bertemu dengan dua ibu bapa dengan secara hidup-hidup. Maka kedua-dua mengucap dua kalimah syahadat beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikut riwayat ini bahwasanya ibu bapa Nabi Muhammad itu masuk Islam dan mati dalam agama Islam. Jadi maknanya selepas pada dia wafat belum pada Nabi jadi Rasul tu, makna Allah Ta'ala hidup balik selepas pada Nabi jadi Rasul. Dan dapat mengucap dua kalimah syahadah, dapat beriman dengan Nabi, maka jadilah mereka itu orang Islam, orang mukmin macam kita juga, macam sahabat-sahabat yang lain. Tapi selepas pada tu Allah Ta'ala matikan balik. Jadi masalah riwayat ini setengah tu berpegang dengan riwayat ini, setengah tu tak berpegang. Tetapi kalau kita kiranya paling kurangnya ibu bapa Nabi dah lepas daripada neraka. Paling kurangnya, kalau fardunya, kalau tak sabit riwayat ini, maka sekurang-kurangnya ibu bapa Nabi itu dah lepas daripada neraka. Tetapi kalau lepas pada neraka, tetapi tak layak dengan ketinggian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak layak dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu bapa tak masuk Islam, walaupun tak berdosa, dengan keadaan tak masuk Islam sekalipun tak layak. Maka Allah Ta'ala nak bagi kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menghidupkan balik akan dua ibu bapa Nabi sehingga dapat mengucap dua kalimah syahadah dan beriman dengan Nabi, kemudian dia mati balik. Kalau mengikut riwayat ni, ibu bapa Nabi orang beriman macam sahabat-sahabat yang lain. Dan kerana inilah berkata setengah mereka itu ulama. Dan kerana inilah kerana riwayat, kerana barang yang diriwayat.
Kerana inilah kerana barang yang diriwayat. Berkata setengah mereka itu ulama, kata syair, aballahu nabiyya mazida fadlin, haballahu nabiyya mazida fadlin ala fadlin wa kana bihi ra'ufa wa kana bihi ra'ufa fa ahya ummahu wa kadza abahu fa ahya ummahu wa kadza abahu li imanin bihi fadlan munifa li imanin bihi fadlan munifa. Satu lagi sana. Fasallim fal qadimu bidha qadiru wa in kana al hadisu bihi dha'ifa. Fasallim fal qadimu bidha qadiru wa in kana al hadisu bihi dha'ifa. Sekali lagi saya ulang. Haballahu an-nabiyya mazida fadlin ala fadlin wa kana bihi ra'ufa fa ahya ummahu wa kadza abahu li imanin bihi fadlan munifa. Fasallim fal qadimu bidha qadiru wa in kana al hadisu bihi dha'ifa. Artinya, terjemah, artinya telah memberi oleh Allah Ta'ala akan Nabi itu akan bertambah-tambah kelebihan atas kelebihan. Dah bagi kelebihan, bagi tambah lagi. Dah bagi tambah, bagi tambah lagi. Dah bagi tambah, tambah lagi. Setiap saat Allah Ta'ala menambah kepada Nabi akan kelebihan. Dengan maknanya, Nabi kita ni semakin hari semakin bertambah kelebihan. Semakin hari semakin bertambah kelebihan. Sebab Allah Ta'ala sentiasa menambah kelebihan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan maknanya, kelebihan Nabi itu setiap hari semakin meningkat. Sampai sekarang pun kelebihan Nabi masih meningkat lagi. Kalau nak kiranya, kalau senang nak cakapnya, hari ni Nabi pada hari ni lebih mulia, lebih afdal, lebih dapat kelebihan banyak daripada yang semalam. Begitu. Dan adalah Allah Ta'ala dengan Nabi amat kasih, sayang. Dan adalah Allah Ta'ala dengan Nabi amat kasih sayang. Wa kana bihi ra'ufa. Maka menghidup ia Allah akan ibu Nabi dan demikian lagi bapaknya. Allah Ta'ala menghidupkan ibu Nabi dan juga menghidupkan bapaknya. Tujuan apa dia? Kerana beriman keduanya dengan Nabi. Supaya kedua-dua tu dapat beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kurnia yang amat mulia. Kurniaan itu adalah kurniaan yang amat mulia kepada Nabi. Fasallim, maka taslimkanlah oleh kamu.
maka taslim oleh kamu. Taslim mana terima. Terima. Apa yang dicerita tadi, terima. Fasallim bukan mana beri salam. Bukan mana menyelamat. Bukan. Fasallim maka taslim. Fasallim maka taslim olehmu. Mana terimalah apa yang disebut tadi. Nah, kenapa boleh katanya, kenapa dia suruh kita terima dengan apa yang dia cerita tadi? Maka Tuhan yang qadim fal qadim. Maka Tuhan ini, kerana Tuhan yang qadim itu amat kuasa dengan demikian itu. Tuhan kuasa nak menghidupkan balikkan dua ibu bapa dan beriman dengan Nabi itu perkara yang kuasaan bagi Allah. Benda Allah Ta'ala kuasa. Kenapa kita tak terima? Kalau benda tu mustahil Allah Ta'ala tak kuasa nak buat tu, boleh jadilah kita tak terima kan. Tapi benda ni, benda yang di dalam kuasaan Allah. Allah Ta'ala amat kuasa. Benda tu senang saja untuk Allah. Maknanya benda ni kuat dikuasai oleh Allah. Dan jika adalah hadis dengan dia itu dhaif sekalipun. Dan jika adalah hadis dengan dia dan jika adalah hadis dengan dia dengan menghidup akan ibunya dan bapaknya. Dan adalah hadis dengan dia dengan menghidup akan ibunya dan bapaknya itu dhaif sekalipun. Hadis yang mencerita kata Allah Ta'ala menghidupkan ibu bapa Nabi balik itu adalah hadis dhaif sekalipun, tetapi dia suruh kita terima. Sebab tilik kepada itu Allah tak tilik kepada Allah Ta'ala amat kuasa di atas segala perkara yang dia kandak nak buat. Maka ini setengah daripada perkara yang harus yang masuk di bawah takluk kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula hadis ini iaitu barang diriwayat daripada Marwah daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadis yang cerita kata Allah Ta'ala menghidup balik akan dua ibu bapa Nabi sehingga dapat beriman dengan Nabi itu. Hadis ini siapa riwayat daripada siapa, maka dia katanya bermula hadis ini iaitu barang yang ini hadis yang diriwayat daripada Marwah. Marwah ini ambil daripada riwayat Marwah ni pula riwayat daripada Aisyah. Jadi Marwah dia riwayat, dia terima, dia dengar daripada Aisyah, Aisyah dengar daripada Nabi. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta ya Allah Rasulullah meminta ya Rasulullah akan Tuhannya. Nabi memohon kepada Tuhannya bahawasa menghidupkan ya Allah bagi Nabi akan dua ibu bapa. Menghidup akan dua ibu bapanya. Jadi cerita-ceritanya belum pada Allah Ta'ala nak menghidupkan dua ibu bapa Nabi itu sebab Nabi berdoa. Sebab Nabi berdoa kepada Allah, Nabi ada minta kepada Allah supaya Allah menghidupkan ibu bapa Nabi kepada Nabi. Maka Allah Ta'ala istijabkan doa Nabi. Allah Ta'ala terimakan permintaan Nabi. Apabila Allah Ta'ala terima, maka menghidup oleh Allah akan keduanya, akan dua ibu bapa bagi Nabi. Maka beriman keduanya dengan Nabi. Selepas pada beriman dengan Nabi, kemudian mematikan oleh Allah akan keduanya. Selepas tu Allah Ta'ala mematikan balik. Jadi dihidup balik sekadar nak mengucap dua kalimah syahadah untuk nak beriman, nak sahkan beriman dengan Nabi.
Sekadar tu saja tak lama lah. Masa hidup dia tu sebentar saja. Telah berkata Suhailun, telah berkata Suhailun bahawa bermula Allah Ta'ala kuasa atas tiap-tiap suatu. Nah. Arus baginya bahawa menentu ia akan nabinya dengan barang yang dikehendaki. Allah Ta'ala amat kuasa dan harus bagi Allah Ta'ala menentukan ia, ya Allah, bagi nabinya dengan barang yang dikehendakinya. Dikehendaki Allah daripada kurnianya kurnia Allah dan memberi nikmat ia, ya Allah, atasnya atas nabi dengan barang kehendak, dengan apa saja yang dia kehendak daripada kemurahan, dengan barang kehendak berkehendak, ya Allah, daripada kemurahannya Allah dan sungguhnya telah mengarang oleh Jalaluddin As-Suyuti akan beberapa karangan kitab pada menyatakan barang yang takluk dengan kelepasan. Barang yang takluk ini barang yang bersakutan. Barang yang takluk, barang yang bersakutan ada hubung kait dengan kelepasan keduanya, dua ibu bapa Nabi. Kelepasan yakni daripada neraka. Maka telah membalas akan dia maka telah membalas akan dia, akan Jalaluddin As-Suyuti akan kebajikan. Dengan sebab dia mengarang pasal itu. Jadi adalah sebuah kitab tu saya pernah baca kitabnya. Tak perasan nama dia. Jadi Imam Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jalal As-Suyuti. Asalnya gelaran dia Jalaluddin. Lepas tu dia orang Asyut, Mesir. Dikatakan As-Suyuti. Dia mengarang beberapa buah kitab yang bersangkutan dengan bahawasanya ibu bapa Nabi itu kelepasan daripada neraka. Faidatun, ini suatu faedah bermula balik kanak-kanak itu dengan dua perkara. Bermula balik kanak-kanak itu dengan dua perkara. Dengan dua cara. Dengan dua perkara. Dengan dua perkara, dengan mana-mana satu daripada dua perkara. Dengan dua perkara ni, dengan mana-mana satu daripada dua perkara. Jadi mana dua perkara ini tak kira kanak-kanak lelaki atau kanak-kanak itu perempuan. Kanak-kanak lelaki sama, kanak-kanak perempuan sama, dia akan jadi balik, dia jadi balik dengan sebab mana-mana satu daripada dua perkara ini. Satunya dengan keluar mandi dengan mimpi atau lain. Satunya jadi balik dia tu sebab mimpi keluar mandi. Semata-mata keluar mandi kanak-kanak apabila umur 9 tahun ke atas. Manakala tak sampai umur 9 tahun, tak sampai masa keluar mandi lagi, tak mungkin nak datang nak keluar mandi, macam haid lah. Maka apabila umur dah 9 tahun ke atas, maka ada keluar mandi. Lepas tu keluar mandi tu dengan mana cara sekalipun, dengan cara bermimpi ke atau dengan cara lain-lain lagi, maka semata-mata keluar mandi itu bolehlah kita hukum kata dia ni dah baligh. Tu bermimpi keluar mani itu bila? Kemudian daripada tamam genap umurnya 9 tahun.
Nah, itu masa nak mungkin keluar mani. Macam haid lah, kita ada belajar dalam kitab bab haid tu begitu juga. Kemudian daripada tamam, genap, sempurna, umurnya 9 tahun. Kalau 8 tahun, lebih-lebih. Itu tak sampai masa dia lagi. Begitu ya. Kena 8 sebulan, 8 2 bulan, 8 5 bulan, 8 7 bulan, 8 9 bulan, 8 10 bulan, 8 11 bulan, 8 11 bulan itu tak 9 lagi kan? Tak 9 lagi. Tapi kalau kita tengok di hari beranak betul-betul. Tengok di hari tarikh lahir dia betul-betul. Jangan mengikut tahun yang orang catat tu. Sebab kalau kira tahun boleh jadi belum sampai. Kalau kita katanya kalau dia beranak bulan 12 tahun 2000. Kalau kita katanya kanak-kanak tu kalau kita katanya kalau fardunya orang tu beranak bulan 12 tahun 2000, maknanya kalau katanya sekarang umur dah 23 kan. Kalau kita bilang tahun, tapi kalau kita betul-betul mana tak sampai lagi 23. Nanti nak genap 23-nya di bulan 12 ni lah. Begitu. Jadi maknanya sempurna umurnya 9 tahun dengan kita tengok kepada tarikh lahirnya. Dengan kita tengok kepada tarikh lahir. Lepas tu umur 9 tahun mengikut tahun Qamariyah. Mengikut tahun Qamariyah ialah Muharram Safar. Tahun Hijrah lah. Jadi maknanya belum pada sempurna 9 tahun, tak mungkin pada adatnya datang mandi. Salah satunya keluar mani dengan mana-mana cara apabila umurnya dah 9 tahun ke atas. Dan keduanya dengan tamam, dengan sempurna umurnya 15. Jadi 14 bulan, 14 2 bulan, 14 5 bulan, 14 9 bulan tu tak lagi. 4 bulan, 14 2 11 bulan tak lagi. Nak apabila apabila 14 12 bulan. Kalau kita katanya 14 12 bulan. Tak sampai lagi kan? Tak sampai lagi. 14, lepas tu sekarang dalam bulan yang ke-12. Dah ada 14 tahun. 14 tahun, tak sampai 12 bulan lagi. Maknanya, apabila 14 tahun, 12 bulan, lebih pada 12 bulan. Lebih pada 12 bulan. Lebih pada 14 tahun, 12 bulan, tu dia masuk 15. Begitulah. Jadi begini. Apa faedah? Jadi maknanya apa faedah kalau orang tanya kenapa dikirakan tahun juga, padahalnya keluar mandi itu dah boleh jadi datang keluar mandi belum pada umur 9 apa dia? Apabila keluar mandi itu boleh jadi datang keluar mandi boleh jadi keluar mandi itu apabila umur dah 9 tahun. Maknanya faedah dikirakan umur pula satu laginya, takutnya barangkali kanak-kanak itu tak pernah keluar mandi. Maknanya kanak-kanak ni kalau belum pada tamam, belum pada sempurna 9 tahun, memanglah tak mukallaf sama sekali. Tidak adalah yang jadi mukallaf kalau umur belum tamam, belum sempurna 9 tahun. Tetapi apabila dah masuk 9 tahun, boleh jadi ke tidak nak kata dia mukallaf? Boleh jadi. Boleh jadi. Boleh jadi nak kata dia tu mukallaf, boleh jadi belum mukallaf lagi. Tengok terpulang kepada keluar mani ke tidak.
Ini tak kira lelaki perempuan. Nah, kita ambil kanak-kanak lelaki saja dulu. Kanak-kanak lelaki, kita nak bagi senang fahamnya, kita sebut asing-asing ya. Kanak-kanak lelaki, kanak-kanak perempuan. Belum pada tu kita habiskan dalam kitab dulu. Maka dua alamat ini pada kanak-kanak lelaki. Kita habiskan dulu, nanti kita hurai balik. Maka dua alamat ini pada kanak-kanak lelaki dan perempuan. Yakni bersekutu pada lelaki, dua alamat tu bersekutu pada lelaki dan perempuan. Dan dilebih pada perempuan, ditambah satu lagi. Dan dilebih ditambah pada perempuan dengan haid kemudian daripada sempurna tahun 9 tahun takrib. Yang takrib ni berlebih kurang. Takrib mana kurang sedikit pun tak mengapa. Maka tiada mengapa. Tiada mengapa kurang 15 hari, jangan lebih daripadanya. Manakala ada 10 hari ke masalan, ada 14 hari lagi ke, dah kira dah tu. Jadi kanak-kanak, kalaulah kanak-kanak lelaki, kalau kanak lelaki, kalau kita katanya umur dia belum sampai 9, belum genap 9, maka bukan mukallaf sama sekali. Tak boleh jadi dia nak jadi orang mukallaf. Orang balik. Tak balik sama sekali. Kalau umur belum tamam 9 tahun, tak mukallaf sama sekali. Tetapi apabila umur dah sampai 9 tahun, belum nak sampai 15. Antara tu. Sempurna 9 tahun, belum sempurna 15. Antara tu, maka tengoklah. Mimpi ke tidak? Mimpi ke tidak? Tak. Keluar mandi ke tidak? Kalau kata keluar mandi, maka balik di keluar mandi. Tetapi kalau antara 9 dengan 15 tu tak pernah keluar mandi, maka tak balik. Contohnya kita kata budak ni umur 14 tahun setengah. 14 tahun 6 bulan, 14 tahun 10 bulan, 14 tahun 11 bulan, 14 tahun 11 bulan 20 hari, 14 tahun 11 bulan 28 hari. 14 bulan 14 tahun 11 bulan 29 hari. 14 bulan 14 tahun 11 bulan 30 hari. Masuk lagi 15. Tak masuk lagi. Tak masuk lagi tu. Maka situ kalau tak keluar mandi, maka bukan orang mukallaf. Tak balik lagi. Maka apabila 14 bulan, 14 tahun, 12 bulan, 1 hari. Faham? 14 tahun, 12 bulan, 1 hari. Faham gitu? Itulah umur 15. Faham gitu? 14 tahun, 12 bulan, 1 hari. Itulah 15. Apabila di situ, maknanya dah tentu dia tu balik. Walaupun belum pada ni tak pernah mimpi sekalipun. Begitu. Tetapi kalau kanak-kanak itu perempuan, maka macam lelaki juga, kalau umur tu belum 9 bulan, belum pada umur 9 tahun tu, memang tak balik sama sekali. Tak balik sama sekali. Tak balik sama sekali. Maka antara 9 dengan 15 tu boleh jadi balik, boleh jadi tak balik. Tengok dia keluar mandi ke tidak, tengok dia ada keluar haid ke tidak. Kalau tak pernah keluar mandi tetapi ada datangan haid, maka jadi balik dengan haid. Kalau tak pernah datang haid lagi, tak datang haid lagi tetapi ada keluar mandi, maka jadi balik dengan sebab mandi.
Begitu. Tapi masalah haid ni dia tak nanti kalau kurangan daripada 9 tahun tak 14 hari maknanya sebanyak-banyak haid lah. Mana kalau ada 14 hari lagi nak datang nak genap 9 tahun dah datang darah maka memanglah darah tu darah haid. Maka apabila genap umur 15 tahun dah balik semata. Dah balik semata. Begitulah kesimpulannya. Kemudian katanya syahdan wajib atas wali kanak-kanak mengajar akan anaknya akan barang yang wajib. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim. Waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'nahu wa ma fasnahu min sunnah. فردد علينا والتحجيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba.